Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan membuka sama-sama majlis ilmu kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kerana Allah Ta'ala masih lagi menemukan kita pada malam ni, memberi kekuatan kepada kita pada malam ni. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kehadiran kita ini akan mendapat keberkatan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ni alhamdulillah kita akan sama-sama insya-Allah menyambung kisah pembacaan kita ni, iaitu kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi kita telah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah daripada kita melihat pada minggu lepas sebahagian daripada kisah Nabi Yusuf, pada minggu ni insya-Allah oleh kerana kisah Nabi Yusuf ni special dalam Al-Quran. Kerana kenapa dia special? Kerana yang pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kisah Nabi Yusuf ni di dalam satu surah sahaja. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, nama Yusuf alaihi salam ini hanya disebutkan di dalam dua surah sahaja. Dua surah sahaja. Dan surah Yusuf ni dipenuhi dengan kisah Nabi Yusuf. Kecualilah kalau dilihat kepada keseluruhan surah ini, 3 ayat yang pertamanya adalah menceritakan secara umumnya tentang kisah Nabi Yusuf, dan 13 ayat yang terakhir di hujung surah Yusuf ni adalah menceritakan pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf. Itu yang pertama, kehebatan ataupun kelebihan kisah Nabi Yusuf. Yang keduanya, kisah Nabi Yusuf ni adalah kisah yang diceritakan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuhnya. Artinya nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebahagian saja. Artinya ada yang diceritakan sedikit saja, seperti kisah Nabi Zulkifli, seperti kisah Nabi Idris, seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, dan ada yang diceritakan panjang, tetapi tidak sebagaimana kisah Nabi Yusuf ni. Kisah Nabi Yusuf ni diceritakan daripada awal, lebih kurang semasa dia masih kecil lagi, sehinggalah kepada dia hampir-hampir wafat, hampir-hampir meninggal. Yang ketiganya, kelebihan ataupun kelainan kisah Nabi Yusuf ni adalah surah Yusuf ni surah gembira. Kita boleh katakan gembira. Kenapa? Kerana kisah-kisah yang lain, kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain, Allah biasanya akan ceritakan mereka ni, umatnya akan menentang Nabi Yusuf ni, menentang Nabi-Nabi yang lain, minta maaf, Nabi-Nabi yang lain ni, Nabi Hud ke, Nabi Nuh ke, Nabi Yunus ke, Nabi Muhammad ke, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua ni biasanya adalah mereka ni adalah menentang rasul-rasul mereka ni, ataupun buat perangai dengan nabi-nabi ni. Tetapi kisah Nabi Yusuf ni dia lain sikit. Kisah ni ialah tu kisah gembira, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah ni, kisah yang mana seorang sahabat pernah berkata, dia kata siapa yang baca surah Yusuf tetapi tidak gembira, artinya ada masalah.
Apa yang gembira sangat kisah Nabi Yusuf ni? Apa yang ceria sangat ni? Setengah ulama ceritakan, ringkaskan kisah Nabi Yusuf ni seperti huruf W. Huruf W orang Latin lah bukan alif waw, alif ba tak, bukan, tapi W. Macam tu makna dia. Apa yang macam tu tu? Iaitu kisahnya dia kata Nabi Yusuf ni secara ringkasnya mula-mulanya hidup bahagia bersama dengan ayahnya, bersama dengan familynya. Kemudian tiba-tiba dicampakkan ke dalam telaga. Jadi makna turun. Kemudian tiba-tiba diambil dan dijual di negeri Mesir dan tinggal di rumah Aziz. Aziz tu ialah pembesar Mesir. Jadi naik ke atas. Jadi dah jadi you macam tu. Kemudian tiba-tiba masuk dalam penjara pula, turun balik. Kemudian tiba-tiba jadi menteri, naik balik. Jadi maknanya ulama kata huruf dia macam huruf W macam tu, dia naik turun. Perkara yang keempat yang kita ceritakan pada minggu lepas adalah surah Yusuf ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. Dan turunnya surah ini adalah semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas sahaja Amul Huzni, tahun kesedihan. Iaitu Nabi sedih yang amat-amat. Kenapa? Nombor satu, kerana kematian Abu Talib. Yang kedua, kerana kematian Khadijah. Dan yang ketiga, apabila pergi ke Taif, tiba-tiba orang Taif melontar batu dan Nabi berdarah, tak terima dakwah, tolak Nabi, menentang Nabi. Nabi terpaksa balik ke Mekah semula, dan nak masuk ke Mekah semula tak boleh. Sehinggalah ada seorang Arab, seorang pembesar Mekah yang bernama Mut'im bin Adi yang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa masuk ke Mekah. Kalau taklah kerana Mut'im bin Adi itu, ikut-ikutnya ialah tak boleh masuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ke Mekah. Walaupun isterinya ada situ, anaknya ada situ dan sebagainya. Jadi itulah maknanya dia kata 4 kesedihan Nabi pada tahun itu saja, iaitu bulan Syawal, bulan Ramadan dan juga bulan Syawal tahun yang ke-10. Oleh kerana sedih itu, seolah-olahnya maknanya Nabi SAW berdakwah di Mekah dah ditolak, tiba-tiba pergi ke Taif ditolak, orang yang jaga tolong di dalam rumah telah meninggal, orang yang jaga tolong Nabi di luar rumah telah meninggal, siapa lagi nak pergi sekarang? Jadi seolah-olahnya Nabi pada masa itu dalam keadaan yang sedih-sedih sangatlah. Sebab tu nama dia Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi ketika sedih macam itulah tiba-tiba turunlah surah ini, surah Yusuf. Jadi surah Yusuf ni di antara istimewa juga ialah turunnya sekaligus. Dia tak seperti setengah-setengah surah ni, dia turun walaupun pendek, kadang-kadang surah tu pendek tapi turunnya 2 kali. Seperti Al-Alaq contohnya, Al-Alaq, Iqra, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu turunnya 2 kali. Ayat 1 hingga 5, kemudian ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-19. Maknanya 2 kali turun. Pendek. Tapi surah Yusuf ni ialah satu surah yang turunnya sekaligus. Jadi itu di antaralah beberapa perkara yang akan kita tengok insya-Allah dalam kisah Nabi Yusuf. Dan sebagaimana kita sebutlah bahawa kita akan baca daripada surah Yusuf ni. Dan kita cuba ambil pengajaran-pengajaran yang sebaik mungkinlah dalam masa yang sempit ni insya-Allah. Kita dah baca pada minggu lepas bahawa Yusuf telah bermimpi. Itu perkara pertama. Yusuf bermimpi pada masa tu umur dia dikatakan 12 tahun. Masih kecil lagi lah kira. Jadi kemudian dia ceritakan mimpi dia kepada ayah dia, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub beritahu, kau jangan ceritakan mimpi kau ni kepada adik-beradik kau yang lain. Sebab dia ada 12 orang semua sekali. 12 orang yang kita sebut hari itu, 2 orang, satu mak dan satu bapa, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Benyamin. Kemudian yang lain tu ada mak lain-lain, bukan mak yang sama, tapi ayahnya sama, iaitu ayahnya ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi mereka ni lalu berkatalah, kita baca hari ini insya-Allah surah Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Dia pun berkatalah
kata apa ni, Nabi Yaqub alaihissalam, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ni kepada saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu, kerana memang Nabi Yusuf dah tahu dah bahawa adik-beradik dia yang lain ini, adik-beradik yang 10 orang ni, mereka ni akan fayakidu laka kaida, mereka ni akan buat plan tu kalau kamu cerita ni. Sebab apa? Mimpi kamu ni adalah mimpi yang menunjukkan bahawa kamu ni akan diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang adik-beradik dia yang 10 orang lagi tu memang kerja dia dengki. Dia tak boleh tengok Jadi kita sebut hari itu bahawa kalau kita ni ada anak, ada cucu atau ada anak lebih daripada seorang, maka kita mesti adil. Tapi adil tu ialah, maksud adil tu ialah beri dari segi material. Tapi dari segi kasih sayang tak wajib adil. Maknanya tak wajiblah kita ni sayang sama, sebab tak boleh. Hingga kan dalam hadis sebut, kalau kita kahwin lebih daripada seorang pun, kita tak wajib, maknanya sayang tu sama. Kalau yang ni sayang 10%, yang ni sayang 10% juga. Tapi kalau beri dari segi material, dari segi nafkah sama, mesti sama. Tapi dari segi kasih sayang tak wajib sama. Kenapa? Kerana itu di luar kemampuan manusia. Begitulah juga kalau ada anak-anak, tak wajib sama kasih sayang kepada anak-anak, tapi wajibnya ialah memberi pemberian yang mana kalau beri yang ni pun kena beri juga yang tu. Dan kemudian diajar dalam Islam ni supaya kalau kita ni sayang kepada lebih ni, jangan tunjukkan kepada anak lain. Boleh buat sayang kepada yang lain ni, tapi jangan tunjukkan kepada yang lain tu. Takut macam ni lah yang Allah Ta'ala cerita sini, fayakidu laka kaida. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi bahawa Nabi Yaqub alaihissalam nasihatkan kepada anak dia ni, innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini bagi manusia memang sungguh-sungguh jadi musuh. Kerana kita baca dalam surah Al-A'raf, cuba contohnya Al-A'raf, dan surah Al-A'raf ni ada diceritakan bahawa ketika Nabi Adam dulu, kita cerita dulu kisah Nabi Adam dulu, bahawa iblis ni dia memang dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku akan duduk depan, belakang, kiri, kanan, dan minta supaya, yang kedua dia minta supaya dia ni hidup sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala beri kepada dia hidup sampai hari kiamat, dan kemudian boleh nak mengganggu anak Adam ni. Tapi Allah SWT kata, kamu tak akan dapat mengganggu kecuali lah orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan. Jadi kita minta Allah SWT supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada gangguan syaitan. Sebab itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selalu baca kan. Sehingga kalau kita nak baca Quran pun kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab syaitan tu akan datang kepada orang yang baik lagi dia suka. Dia kalau orang yang jahat sangat, orang dah syirik dah, dia tak kacau dah, itu memang dah syirik dah kira masuk gang dia dah, masuk member dia, jadi member dia, jadi tak perlu dia kacau dah. Jadi dia tak pergilah ke negara-negara yang orang dah syirik semua tu, dia mari kepada tempat-tempat yang orang ramai baik ni. Jadi dia sebut sini, innasyaitan lil insan aduwwum mubin. Seterusnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil hadis. Kemudian disebut Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa kadzalika yajtabika, Allah Taala telah pilih. Pilih siapa? Pilih Nabi Yusuf alaihi salam ini untuk menjadi rasul. Itu nama dia ijtaba, mujtaba. Mujtaba tu makna orang yang dipilih. Dia, sama makna dia dengan Mustafa. Mustafa, mujtaba tu samalah makna dia, iaitu dipilih, makna orang yang dipilih. Dan kemudian Allah Ta'ala beri satu lagi kelebihan kepada Nabi Yusuf, ialah wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Diajar kepada Nabi Yusuf ni ta'wil hadis. Ta'wil hadis artinya ialah boleh ta'bir mimpi. Itu. Jadi kalau kita ni nak ta'bir mimpi, mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi mimpi ni boleh percaya ke tidak? Boleh percaya, tapi tidak boleh mengubah hukum. Itu dia. Boleh percaya ni bukan wajib percaya. Gitu. Kalaulah mimpi kata suruh kita hari ni esok pergi beli pisang kata. Makan pisang banyak-banyak. Jadi hukum dia apa? Hukum makan pisang. Makan pisang tak wajib. Tapi kita nak ikut mimpi, pergi. Itu boleh maknanya. Selagi mana perkara tu tidak haram, boleh. Tapi kalau perkara haram tak boleh. Hari Jumaat, malam Khamis mimpi, dia kata esok jangan pergi sembahyang Jumaat, tak boleh. Ataupun dia kata bangun
bangun pagi, semalam mimpi, dia kata pagi esok jangan pergi sembahyang subuh. Tak boleh. Sebab apa? Kita dah ada syariat, kita dah ada hukum dalam Quran, dalam hadis. Itu hukum dia. Mimpi boleh nak ikut dalam perkara-perkara yang tidak menyentuh hukum, mengganggu hukum. Jadi tidak boleh mengubah hukum. Mimpi boleh ikut, cuma tak wajib ikut. Kalau nak ikut, tak nak ikut sudah. Gitu. Itu mimpi. Jadi cuma ulama kata kalau mimpi nabi-nabi, maka mimpi nabi-nabi adalah wahyu. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim contohnya. Dia bermimpi melihat sembelih anak dia. Jadi itu adalah mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mimpi nabi-nabi ni syaitan tak boleh nak kacau, tak boleh nak ganggu nabi-nabi. Jadi dia ni pandai takbir mimpi. Kita nak cerita pasal mimpi. Jadi Nabi Yusuf ni pandai tahu takbir mimpi. Jadi kalau kita ni betul ke tak betul, wallahu alam lah. Jadi tak mesti betul. Sebab mimpi ni dia boleh jadi daripada malaikat, dia boleh jadi daripada Allah, boleh jadi daripada syaitan, dia boleh jadi semua. Seterusnya ialah wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Jadi Allah Taala kata, Allah Taala nak berikan nikmat kepada keluarga Nabi Ibrahim ni. Jadi kita tengok keistimewaan Nabi Ibrahim adalah dia adalah nabi, anak dia Ishaq adalah nabi, anak dia Ismail adalah nabi, anak dia Yaqub, cucu dia Yaqub adalah nabi, dan kemudian cicit dia Nabi Yusuf, Allah Ta'ala jadikan dia juga sebagai nabi. Jadi maknanya itulah dia kata disempurnakan kenabian selama 4 keturunan untuk menjadi nabi. Dan kemudian selepas daripada itu, keturunan daripada Nabi Yaqub ni, ahli tafsir kata ialah Allah Ta'ala berikan nabi-nabi yang sangat banyak dan rasul-rasul yang sangat banyak, sehinggalah berakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua itu adalah keturunan daripada Nabi Yaqub. Semua itu anak-anak Nabi Yaqub. Dan anak-anak Nabi Yaqub ni kita panggil dia sebagai Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dia kata yasusuhumum al-anbiya. Semua mereka ni dipimpin oleh para nabi. Nabi-nabi yang tak disebut nama lah kan. Banyak nabi-nabi. Semualah nabi-nabi tu banyak tu, sampailah kepada mereka ni menyeleweng, dan kemudian mereka ni lari daripada ajaran Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala pun stop kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tu nabi terakhir daripada Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala alihkan pula pergi kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tanda maknanya apa? Sekarang Nabi Ibrahim, keturunan Bani Israel ni dah stop dah tak boleh pakai dah. Sebab mereka ni dah banyak dah buat jahat, mereka ni dah banyak dah bunuh nabi-nabi, jadi tak boleh pakai dah. Sekarang ni yang pergi ialah pergi kepada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksudnya atammaha, dia kata, iaitu kami telah sempurnakan kepada keluarga Nabi Yaqub sebagaimana telah disempurnakan kepada sebelum daripada itu kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Allah Ta'ala maha tahu, Allah Ta'ala maha hakim. Makna maha tahu tu makna Allah tahu kenapa dia pilih ni. Itu penuh dengan hikmah Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tahu, hakim tu makna yang mempunyai hikmah maknanya. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia pilih orang tu? Itu adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu wa taala sebut sini pula ya, dia kata sebenarnya dalam kisah Nabi Yusuf ni ada banyak perkara yang sepatutnya menjadi pengajaran, menjadi ayat, menjadi tanda kepada orang-orang yang bertanya. Orang bertanya ni, kalau siapa nak tahu cerita, tengoklah kisah Nabi Yusuf alaihi salam ni. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Ni start cerita dia. Cerita dia apa? Iaitu mereka pun mulalah cemburu. Mereka mulalah rasa dengki kepada Nabi Yusuf yang 10 orang ni. Lalu dia pun berkata, mereka berkata apa? Mereka kata Yusuf dan juga Benyamin ni, dia kata ahabbu ila abina minna. Dia lebih disayangi oleh ayah kita ni. Macam mana ayah kita ni? Tak betul ni, dia kata ni. Wa nahnu usbah. Sekarang ni, sedangkan dia kata kami kita ni 10 orang. Dia berdua, Yusuf dengan Benyamin. Kita ni 10. Macam mana dia sayang 2 daripada 10? Sedangkan 10 ni lebih power lagi daripada 2. Kalau ikut lebih ramai lagi. Kenapa pula Kalau nak tolong ayah, kita yang boleh tolong ayah. Kita orang tua, kita besar, kita ramai. Dia ni 2 orang je.
kecil pula lagi kan. Nabi Yusuf tu ada adik lagi kecil lagi, Benyamin. Jadi maknanya macam mana ni ayah kita. Jadi dia kata situ, dia kata apa, inna abana lafi dalalin mubin. Ayah kita ni dolal, dia kata ni dolal ni bukan makna sesat sini tapi dolal dalam ayat ni maksudnya ialah ayah kita ni telah melakukan satu kesilapan yang besar. Itu maksud dolal sini bukannya sesat. Lalu apa plan dia? Dia pun buat plan. Mereka pun buat plan. Mereka pun kata uqtulu Yusuf. Dia pun dia bincanglah sama-sama dia ni. Dia kata kita kena bunuh Yusuf. Tapi ada seorang tu dia ceritakan tak setuju. Dia kata jangan bunuh. Dia kata kesian ni, teruk sangat kita ni. Ni adik-adik beradik kita ni. Awit rahuhu ardon. Dia kata ataupun ginilah, kita campurkan jauh-jauh. Kita cari tempat jauh-jauh. Lepas tu yakhlu lakum wajhu abikum. Yang penting ialah apa? Ayah kita tak nampak dah dia ni. Kita buang jauh-jauh, ayah kita tak nampak dia. Bila ayah kita tak nampak dia, tak ada orang dah, maka dia akan sayang pada kita. Gitu dia kata. Kemudian dia wa takunu min ba'dihi qauman solihin. Kemudian dia kata lepas daripada tu kita akan jadi orang baik kita. Dah lepas apa? Lepas kita bunuh Yusuf ni ataupun kita dah buang dia jauh-jauh, nanti kita jadi orang baik. Di sini ulama-ulama kata boleh tak sebenarnya kita ni plan buat jahat, lepas plan buat jahat tu kita kata lepas ni kita bertaubat lah, gitu. Itu jadi dalam ulasan terhadap ayat ni ayat yang ke-9 ayat yang ke-9 dalam surah Yusuf ni, dia kata kita plan buat jahat, kita bunuh Yusuf, kemudian lepas tu kita bertaubat. Jadi ulama kata boleh, dia kata. Sebab apa? Sebab pintu taubat ni kita tak boleh kata tutup. Masalah ikhlas orang tu, dia ikhlas ke tak ikhlas ke, tu terpulang pada dia. Tapi Allah Ta'ala terima tak kalau seorang tu nak buat jahat tapi dia dah plan dah, lepas buat jahat ni dia nak taubat lah, dia kata Allah Ta'ala masih menerima lagi. Macam tu. Cuma masalah dia, ulama kata takut tak sempat nak taubat, takut mati dulu. Tengah-tengah buat jahat tu masa tu mati tu. Itulah masalah dia. Masalah terima-terima tu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari segi ulama kata diterima, tapi masalah dia takut mati semasa buat jahat tu, tak sempat nak taubat. Jadi lepas daripada taqalaqa ilum minhum, kata seorang daripada mereka tu dah bincang-bincang ni, kita jangan bunuh lah. Kesimpulan dia kita jangan bunuh, dia kata la taqtulu Yusufa, tapi dia kata marilah kita wa alquhu fi ghayabatil jub, kata kita buang dia di dalam telaga, dia kata buang dalam perigi. Ni dia tengah plan lagi ni, tak buat lagi ni. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, nanti dia akan diambil oleh orang-orang yang lalu. Kita tinggal situ. As-sayyarah situ kalau bahasa moden ni kereta. Kalau zaman moden ni, kalau pergi negeri Arab, mana sayyarah? Kereta, kata. Tapi ni sayyarah ni ada dalam Quran. Nanti ada orang kata pula, dalam Quran pun ada sebut kereta. Bukan kereta sini ni. Ini maksud dia adalah orang-orang yang lalu. Dia daripada Sara Yasiru. Sara tu makna berjalan, Yasiru berjalan. Jadi sayyarah orang yang berjalan, gitu. Orang yang mengembara, orang yang maknanya kafilah-kafilah yang lalu. Jadi kita campak, dia kata plan dia, kita campak Yusuf ni dalam telaga. Jadi diambil oleh orang-orang yang lalu. In kuntum fa'ilin, kalau kamu nak buat juga, buat macam tu, kita buat macam tu. Jadi dikatakan bahawa orang yang berkata ni adalah abang dia yang paling besar sekali, iaitu orang paling tua lah di kalangan 10 orang adik-beradik dia tu. Qalu ya abana. Sekarang ni masalah pula. Masalah dia apa? Macam mana kita nak ambil Yusuf ni daripada ayah dia? Sebab ayah dia sayang. Ayah dia ni, Nabi Yaqub alaihissalam, dia tak boleh tengok, tak boleh berenggan dengan Yusuf ni. Berenggan sekejap dia cari mana Yusuf, mana Yusuf, mana Yusuf. Gitu maknanya. Sayang pada Yusuf ni. Qalu ya abana. Jadi mereka pun pergilah kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka pun kata ya abana. Dia panggil cantik ni, wahai ayahku. Ayah, dia kata ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tu cara bacaan situ, ada bacaan dipanggil Isman yang dia panggil la ta'manna, gitu. Dia kena muncungkan mulut sikit tu. So, ada tanda kecil situ. Kalau orang tengok Quran kan, dia ada tanda kecil situ. Tanda kecil itu, tanda damai itu maksudnya ialah mulut kena muncung sikit. Cara qiraat dia. Jadi la ta'manna, macam tu. Kalau la ta'manna tu dia jadi biasa, mulut biasa. Dia dengung tapi dia memuncung sikit. Tu cara bacaan dia lah. Jadi mereka pun berkata, wahai ayah, dia kata, kenapalah kamu ni tak percaya kepada kami?
kami nak tolong jaga Yusuf. Dia kata wa inna lahu lanasihun. Tengok dia kata kita ni nak nasihat kat ayah, kata janganlah sampai tak percaya macam tu. Tengok dia samalah macam apa ni, syaitan dulu masa dalam syurga bila dia pujuk Nabi Adam supaya makan buah tu, dia kata macam ni juga, kata-kata yang sama. Dia kata kita ni nak nasihat je, Dam, dia kata macam tu lah, Dam, aku, Iblis kata aku nak nasihat kat kau je. Kau tahu tak sebab apa Tuhan tak beri kau makan buah tu, tak pergi dekat buah tu, pokok tu? Kerana kalau kau pergi pada pokok tu, kau akan tinggal dalam syurga selama-lamanya. Sebab itulah, sebab Tuhan nak halau kau daripada sini. Sebab itulah kau kena pergi makan, supaya bila kau makan, kau akan tinggal dan kekal dalam syurga. Jadi termakan juga pujukan tu. Jadi macam samalah maknanya kita dalam dunia ni kan, banyaklah kan benda-benda yang pujukan-pujukan was-was syaitan kepada kita ni. Yang menyebabkan kadang-kadang kita ni pun termakan juga. Jadi ni 10 orang ni datang kepada ayah dia ni, dia kata kenapalah tak percaya, kita nak nasihat ayah, kata takkanlah tak percaya pada kita. Qalu ya abana, lepas tu arsilhu ma'ana ghadan yarta, esok ayah boleh tak kita nak bawa Yusuf ni, dia kata yarta tu kita pergi bawa makanan banyak-banyak, kita makan sungguh-sungguh, kita pergi makan macam orang nak pergi berkelah yarta tu maknanya kalau orang nak pergi berkelah, orang tak bawa tau nasi katak satu pergi ke tepi pantai, tak bawa, dia kena bawa esok, kena bawa banyak-banyak ni, buah ni lah, macam-macam macam-macam benda bawa, satu kereta bawa. Itu yarta maknanya, yarta tu makan banyak, kita makan banyak. Jadi ayah esok ni kita nak pergi makan, nak bawa Yusuf, nak pergi makan, ajak makan, wayal ab, kita nak pergi bermain-main. Kemudian wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga dia ayah, jangan takut. Ayah ni masih tak percaya lagi ni. Jadi ceritakan dalam apa ni, ceritakan dalam sirah ni, dalam tafsiran kepada ayat ni, dia kata mereka ni pujuk lagi. Jadi dia kata lagi, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu az-zi'bu wa antum anhu ghafilun. Dia kata ni Nabi Yusuf, Nabi Yaqub berkata kepada adik-beradik 10 orang, dia kata gini, dia kata aku ni, kata inni la yahzununi an tazhabu, aku takut macam ni, yang aku sedihnya macam ni, takutnya kamu bawa Yusuf ni pergi, kemudian tiba-tiba nanti dia kena makan oleh serigala. Bila Nabi Yaqub ni sebut bahawa nanti Yusuf akan dimakan oleh serigala, wa antum anhu ghafilun, dalam keadaan kamu ni lalai, maksud lalai tu ialah kamu sibuk bermain, kamu tinggal Yusuf, nanti Yusuf dimakan oleh serigala. Rupanya apa ni yang disebutkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam ni dijadikan modal selepas daripada tu. Modal apa? Modal tu dapat idea dah, macam mana nanti nak cerita kalau balik, kalau Yusuf tak ada. Itu jadi dia pun dapatlah idea tu. Dia pun pujuk lagi, dia kata pujuk lagi, qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Ayah dia kata kalaulah Yusuf ni nanti dimakan oleh serigala, yang sedihnya kita, bukan ayah. Ayah tak apa seorang, kami ramai-ramai ni sedihlah hilang dia, kami ni usbah, dia kata. Kemudian seterusnya dia kata falamma zahabu bihi. Ni ceritanya maknanya ringkas Allah Ta'ala cerita ringkas, tapi maknanya dalam tengah-tengah tu dia buat macam mana, dia pujuk ayah dia. Ayah dia kata dah pujuk banyak sangat ni, ayah dah naik serabut, dia kata. Nabi Yaqub pun serabut ni. Pergilah pergi. Dia kata tapi syaratnya kamu jaga elok-elok Nabi Yusuf ni. Dia kata Yusuf mana dia panggil masa tu kan, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka dah plan dah sepakat dah, kita akan campakkan Nabi Yusuf ni masuk dalam perigi. Kemudian mereka pun bawa lah, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yash'urun. Allah Ta'ala dia kata sebut sini, Allah Ta'ala dah beri wahyu dah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bukan dia kena campak, tapi Nabi Yusuf akan ceritakan nanti kisah ni kepada mereka ni. Maknanya Nabi Yusuf dah dapat tahu dah. Bukan tak dapat tahu nak kena campak, tapi maknanya dia ingat mereka buat perbuatan tu kepada Yusuf. Yusuf tu kecil, umur 12 tahun maknanya dia ingat buat macam tu, maka dia tak tahulah. Allah Ta'ala kata tak apa, nanti aku ceritakan tentang kisah apa yang mereka buat kepada kamu ni. Waja'u abahum isya'an yabkun. Jadi kisahnya
on the way tu dia start pukul. On the way dia bawa bermain-main tu, dia start pukul lah Yusuf ni, pukul, kesianlah Yusuf dah habis, sampailah jumpa telaga, dia pun buanglah Yusuf tu dalam telaga perigi tu. Jadi dia katakan, nanti kita tanya macam manalah dia buang dalam perigi tu, pulut perigi tu dalam. Dia kata roya batil jub roya batil jub ni dalam bahasa Arab artinya ialah telaga tu dalam sehingga kalau orang hitam tak nampak. Itu roya batil jub, maknanya tak nampak. Di hujung dia, maknanya jatuh di bawah tu kemudian tak nampak. Jadi macam mana dia campak tu, wallahu alam bisawab, Allah Taala tak cerita sini. Dia pakai tali ke, dia campak tolak macam tu ke, tak luka ke budak tu lepas tu tak ada air ke dalam tu, air sikit ke macam mana, wallahu alam, tak ada cerita. Jadi kita pun bila Allah Taala tak cerita ni, kita tak sentuh kan. Yang pentingnya dia pun jatuh dah, duduk bawah telaga tu, duduk sorang-sorang, maknanya tunggu kali ikut, tunggu mati dah kali ikutnya. Cerita ni baliklah pula kepada kisah ni, kisah adik-beradik dia ni. Lepas tu pun dia pun balik, dia kata waja'u abahum isya'an yabkun, mereka pun baliklah malam lah ni gelap, isyak maknanya dah jatuh matahari dah, lepas maghrib dah. Mereka balik ramai-ramai tu 10 orang kepada Nabi Benyamin, tak ikut yang ikut ni 10 orang tu pergi ni. Mereka balik ni menangislah mereka semua, yabkun, pandai dia ni menangis ni. Jadi menangis ni rupanya adalah teknik lama, teknik saudara Yusuf ni. Jadi ada satu minit lagi. Jadi ada satu cerita tentang kisah menangis ni, iaitu kisah dia ialah yang berlaku semasa tu ada seorang seorang tabi'in di kalangan tabi'in, seorang yang nama dia Syuraih Al-Qadi nama dia. Dia ni seorang masyhur lah daripada tabi'in. Masyhur sebab dia ni sangat-sangat pandai, sangat-sangat adil dalam dia jadi qadi. Jadi ada seorang pada masa tu nama dia A'mash, juga seorang tabi'in. Jadi A'mash pada masa tu duduk tepi Syuraih tadi ni, Syuraih Al-Qadi. Jadi pada masa tu tiba-tiba ada seorang perempuan dengan seorang lelaki datang. Jadi dia nak mengadu kepada Syuraih ni. Dia kata ada masalah, dia kata lelaki ni telah buat apa-apa kepada dia. Jadi pada masa tu dia menangis. Siapa? Perempuan tu menangis. Bila perempuan tu menangis, kata ni A'mash yang duduk tepi ni, dia kata, ish, Syuraih dia menangis lah, kesian dia. Kita kan kalau orang menangis, kita memang naik ada sikit kan, tolonglah dia tu, kesian dia menangis tu. Apa kata Syuraih ni? Dia kata, A'mash, awak jangan percaya kepada tangisan seseorang. Dia kata, awak tahu tak kisah Yusuf? Dia kata, kisah saudara Yusuf. Saudara Yusuf ni pandai dia menangis sungguh macam mana tak tahu kan, cari bawang ke apa benda kan, pergi jumpa ayah dia, kata tak ada apa jadi pada sebenarnya pada Yusuf ni. InsyaAllah kita akan sambung apa jadi pada Yusuf pada minggu hadapan, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itulah saja, insyaAllah kita sudahi majlis kita pada malam ni sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.